علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا. علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. خير يجمعنا. خير يجمعنا. نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا. ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز أسرعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. خير يجمعنا. خير يجمعنا. هيئة خير تبني فينا قيما مثلى وتشجعنا وتربينا وتعلمنا ليبارك ثم تجمعنا. خير يجمعنا. خير يجمعنا. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام. ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينايمنيش. لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل، ولا من أيامك يوم ما بيوحشنيش. الله يا سلام في عينيك أحلى كلام. قرب مني شوية شوية، قلبي وقلبك سوا يتلاقوا. الدنيا انت مليتها عليا، ده الحب اللي محدش داقه. قرب مني شوية شوية، قد ما تقدر قرب تاني. الدنيا انت مليتها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah
pada malam ini kebiasaannya tuan-tuan kata melakukan satu perkara yang biasa setiap minggu, iaitu baca surah Yasin kan, ataupun tuan-tuan baca surah Al-Kahfi lah pada malam ini ya. Jadi di kesempatan ini juga kita akan buat secara live lah kelas kita pada malam ini tuan-tuan. Saya ambil sedikit masa, insya-Allah tak lama ya. Kita nak sama-sama kongsikan ilmu bahasa Arab ya bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, perkara yang pertama, tulis dekat ruangan komen kelas saya pada malam ini clear ke tak clear, jelas ke tak jelas, terang ke tak terang. Tulis dulu dekat ruangan komen tuan-tuan. Itu yang pertama pada malam ini tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Jadi di samping tuan-tuan komen, jangan lupa share kelas kita tuan-tuan. Itu syarat untuk sertai kelas saya pada malam ini. Share dulu kelas saya tuan-tuan. Ya. Sebar-sebarkan supaya sahabat-sahabat kita yang lain dapat manfaat yang samalah. Ya, sama ada yang dah belajar ke, baru nak belajar ke, insya-Allah ya. Siapa yang akan ikuti kelas kita pada malam ini dapat manfaat, insya-Allah ya. Dan jangan lupa untuk berikan bintang-bintang. Ya, bintang-bintang dekat saya tuan-tuan ya. Tekan star tuan-tuan, insya-Allah ya. Jadi jazakumullahu khairal jazak. Siapa-siapa yang sudah berikan hadiah kepada saya bintang-bintang bergemelapan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah semua dah komen clear ya. Saya dah nampak komen dekat sini. Kak Esa, Kak Jadah Asia, Kak Ahsiah Bakar ya, semua kata clear, alhamdulillah ya. Kak Mas Lizah pun kata alhamdulillah, dah sharing ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey. Jadi semua dah komen tuan-tuan, semua dah komen alhamdulillah, clear, jelas tuan-tuan. Maka saya mulakan kelas kita pada malam ini ya, siri yang kedua fi'il madhi pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan ya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala ya. Jangan lupa share, jangan lupa berikan bintang dekat saya. Ya. Baik, jadi tuan-tuan, malam ni tuan-tuan kita sudah masuk siri yang kedua fi'il madhi tuan-tuan ya. Siri yang kedua, bukan satu tuan-tuan ya. Jadi habis tu Ustaz, siri yang pertama dekat mana nak tengok? Dekat Facebook kita ada tuan-tuan ya. Kita dah buat 2 perbahasan setakat ini. Kita dah bincang isim tunjuk tuan-tuan. Ada 2 siri dekat Facebook. Tuan-tuan boleh tengok ya. Yang kedua, kita dah bincang berkenaan dengan fi'il madhi ya. Dan alhamdulillah minggu lepas tuan-tuan, kita dah bincang siri yang pertama, macam mana nak kenal fi'il madhi dalam bahasa Arab dan macam mana kita nak faham apabila dah kenal kita nak buat apa tuan-tuan. Jadi kita dah bincang pada minggu lepas tuan-tuan. Tulis dulu dekat ruangan komen, dah ikut ke belum kelas saya pada minggu lepas? Dah ke belum? Tulis dekat ruangan komen. Yang tu je tuan-tuan. Jadi malam ni siri yang kedua, apabila tuan-tuan dah kenal, maka tuan-tuan nak buat macam mana? Macam mana kita nak guna fi'il madhi ni? Jadi hari ni kita nak tunjuk tuan-tuan ya, macam mana kita nak gunakan fi'il madhi betul-betul tuan-tuan. Ya. Jadi malam ni kita nak bincang macam mana kita nak ubah-ubah fi'il madhi tuan-tuan ya. Macam mana kita nak kata aku telah buat, mereka telah buat, mereka, dia, aku, kami ya. Semua tu ada kaedahnya tuan-tuan ya. Okey. Baik, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum, ada yang kali pertama lah. Ya. Jadi alhamdulillah
Kelas kita ni kita tak buat selalu tuan-tuan ya. Satu hari dalam seminggu tu adalah tuan-tuan kena siap sedia. Tengoklah event dekat Facebook saya tuan-tuan ya, Facebook Kafah. Kalau ada bermakna tuan-tuan kena bersiap sedia. Okey dah selesai. Semua dah komen, ada yang dah, ada yang belum tuan-tuan. Okey sekarang tuan-tuan, kita pergi kepada perbahasan kita pada hari ini tuan-tuan. Macam biasa saya akan paparkan whiteboard kita tuan-tuan. Ya, tak ada whiteboard maka tak adalah kelas kita. Okey, sekarang tuan-tuan tengok saya tuan-tuan. Tengok saya pada malam ni ya. Jadi sekali lagi tuan-tuan, kita nak bincang tuan-tuan pada malam ini ialah berkenaan dengan fi'il madi. Fi'il madi tuan-tuan ya. Jadi fi'il madi ni apa tuan-tuan? Perbuatan yang telah berlaku. Ya. Telah berlaku tuan-tuan ya. Ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil dia past tense, perbuatan yang telah berlaku ya. Dan malam ini kita tak nak bincang lagi macam mana nak kenal tu. Sebab kita dah bincang siri yang pertama. Jadi kita tak nak kata sia-siakan masa kita untuk siri yang kedua ini dengan ulangan tajuk yang sama ya. Cuma saya nak bagi tahu kita dah bincang dalam siri yang pertama. Jadi tuan-tuan tengoklah, kita dah bagi kata petunjuk dekat tuan-tuan ya, nak kenal fi'il madi tengok dekat belakang. Belakang berbaris atas ataupun ada penambahan tuan-tuan ya. Baik. Jadi malam ini saya nak tunjuk dekat tuan-tuan ya, macam mana kita nak guna fi'il madi tu. Ya, dah kenal ustaz, tapi tak tahu nak guna ustaz ya. Contoh kalau saya nak kata aku telah makan, nak kata macam mana ustaz? Kalau saya nak kata kami ni telah makan ustaz, macam mana ni ustaz? Ya. Dan kalau orang tanya kita nak jawab macam mana ustaz? Jadi malam ni perbincangan kita tuan-tuan ya. Okey, jadi sekarang yang pertama saya nak paparkan dekat skrin tuan-tuan ya, satu jadual tuan-tuan. Siapa-siapa yang ikut kelas saya, dia akan dapat percuma. Ya, dapat percuma tuan-tuan ya, table tersebut tuan-tuan ya. Saya akan paparkan dekat depan. Ya. Okey, sekarang tulis dulu dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Ni table saya tuan-tuan. Ya. Hari ni kita nak fokuskan berkenaan dengan fi'il madi tuan-tuan. Ni fi'il madi tuan-tuan ya. Table warna purple. Siapa-siapa yang dah belajar dengan saya, yang sedang belajar dengan saya, dengan Ustaz Munir, Ustaz Angga, tengok kat diagram dekat belakang. Tengok. Ya. Kita nak tunjuk macam mana nak guna fi'il madi, macam mana kita nak guna table yang berada di belakang ni tuan-tuan ya. Jadi tulis dekat ruangan komen, nampak ke tak nampak? Alhamdulillah, semua kata nampak tuan-tuan ya. Baik. Jadi dekat depan tuan-tuan sekarang ya, kita ada satu table tuan-tuan, satu rujukan tuan-tuan ya. Macam mana kita nak ubah ya sebutan fi'il madi? Maksudnya nak ubah macam mana? Kalau kita nak kata aku makan, kita nak tukar kepada kami makan. Ataupun kita nak kata engkau makan. Ataupun kita nak kata mereka makan. Ya. Jadi setiap kali tuan-tuan nak ubah ganti nama tersebut, aku, dia, mereka dan juga sebagainya, maka dia ada penambahan tertentu di bahagian belakangnya. Ya. Jadi dekat depan tuan-tuan sekarang kita ada satu petunjuk ataupun satu table rujukan untuk tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh ubah-ubah. Tuan-tuan boleh tukar-tukar tuan-tuan dengan mudah tuan-tuan. Tanpa tuan-tuan perlu hafal. Tulis dekat ruangan komen dulu. Jelas ke tak jelas? Ya. Tengok dulu. Saya nak tunjuk tu, baru mukaddimah tu. Nak suruh faham dulu. Sebab malam ni kita nak tunjuk seolah-olah memang tuan-tuan dah pandai fi'il madi. Ya, cuma malam ni nak bincang macam mana nak guna. Boleh tuan-tuan? Okey, jadi tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Boleh? Okey, alhamdulillah semua kata jelas. Ya. Jadi kalau jelas tuan-tuan, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan ya. Sebelum saya tunjuk dekat tuan-tuan, dalam kelas saya ni tuan-tuan, peserta tidak diwajibkan hafal apa yang saya tunjuk tadi. Tak payah hafal ya.
Sebab tak sesuai dengan umur kita, tuan-tuan. Ya, hafal pun ingat tak ingat, tuan-tuan. Ya, jadi tak payah hafal. Ya, habis tu ustaz nak buat macam mana? Buat je, tuan-tuan. Tengok je, tuan-tuan, sampai satu tahap dia akan ingat sendiri. Sebab tu dah dalam kelas saya, dia banyak latihan, tuan-tuan. Supaya memang betul-betul pandai guna, tuan-tuan. Boleh? Okey, semua kata jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang. Jadi, kalau tuan-tuan tengok tadi, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok tadi. Ya. Penambahan utama yang ada pada fi'il madi ialah pada bahagian belakang. Ya. Jadi apabila kita nak kata aku, kita nak kata kami, kita nak kata dia, kita nak kata mereka, tuan-tuan, tuan-tuan perlu tambah-tambah dekat belakang. Boleh? Sebagai contoh. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, kita nak kata belajar. Belajar ni bahasa Arab ialah darasa, tuan-tuan. Ni, tengok tuan-tuan. Darasa. Apa terjemahan darasa, tuan-tuan? Darasa terjemahannya ialah dia telah belajar. Ya. Darasa, dia telah belajar, tuan-tuan. Boleh? Jadi macam mana ustaz tahu dia ni? Jadi kalau tuan-tuan tengok tabel kita sekejap. Tengok dulu. Kalau tuan-tuan tengok tabel kita, tuan-tuan, apabila tuan-tuan fi'il madi itu di belakangnya berbaris atas, maka di dalamnya ada ganti nama huwa. Jadi bermakna apabila kita nak kata dia belajar, dia makan, dia telah tidur, dia telah faham, tuan-tuan, pastikan baris dekat belakang mesti berbaris atas. Maka dia menunjukkan siapa yang buat? Huwa yang buat, tuan-tuan. Boleh? Jadi tuan-tuan boleh nampak untuk permulaan lah. Ya. Jadi apabila tuan-tuan jumpa darasa, nasara, kataba, ya, qatala, tuan-tuan, hujungnya berbaris atas, maka dalamnya ada dia. Jadi darasa, dia telah belajar. Baik, sekarang persoalannya. Ustaz, macam mana saya nak kata aku telah belajar? Aku telah belajar, tuan-tuan. Jadi caranya, tuan-tuan, ialah tuan-tuan kena tambah dekat belakang. Ya. Jadi orang Arab, tuan-tuan. Orang Arab, tuan-tuan. Apabila dia nak sebut ana. Tengok. Apabila dia nak sebut ana, tuan-tuan. Ana ni aku, tuan-tuan. Ya. Kalau dia nak kata aku telah, tuan-tuan. Maka di belakangnya dia akan tambah huruf tu dekat belakang, tuan-tuan, sebelumnya berbaris mati. Jadi tengok, tuan-tuan. Jadi asalnya darasa, dia telah belajar. Jadi kalau kita nak kata aku telah belajar, maka dia kena tambah tu dekat belakang. Sebelumnya berbaris mati. Jadi asalnya darasa, apabila dia nak kata aku telah belajar, maka sebutannya darastu. Tambah tu dekat belakang, sebelumnya berbaris mati. Darastu. Sekarang darastu terjemahannya aku telah belajar. Boleh, tuan-tuan? Boleh ke tidak, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Jadi, apabila kita nak kata aku ke, kami ke, mereka ke, engkau ke, tuan-tuan, tuan-tuan kena tambah dekat belakang. Itu poin penting tu. Tambah dekat belakang, tuan-tuan. Sebab fi'il madi ni, tuan-tuan, penambahannya berada di belakang. Boleh, tuan-tuan? Okey. Alhamdulillah, insya-Allah boleh. Okey, sekarang saya bagi latihan. Tuan-tuan. Nampak boleh-boleh tu saya tak percaya lagi tu. Dalam kelas saya tak percaya. Selagi mana dia kata boleh-boleh tu, baru 50, tuan-tuan. Sebab dalam kelas saya paling tak suka orang yang sekadar teori saja. Nampak macam dah faham tu. Sekarang saya bagi latihan. Okey, sekarang. Kalau saya kata, tuan-tuan. Fahima. Fahima, tuan-tuan. Ya.
fahima, tuan-tuan. Fahima. Tengok, fahima. Fahima ni apa, tuan-tuan? Terjemahannya ialah dia telah faham. Fahima, dia telah faham. Ya. Sekarang, saya nak kata, tuan-tuan. Aku telah faham. Tulis dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Saya baru saja sebut tadi. Ya. Kalau kita nak kata aku, maka mesti tambah tu dekat belakang. Tapi jangan lupa, sebelumnya mesti berbaris mati. Sekarang, kalau fahima, dia telah faham. Kita nak kata, aku telah faham, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis lagi dekat ruangan komen, tuan-tuan. Aku telah faham, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Ahsantum. Ahsantum. Kak Siti Marian, Kak Akmal, Kak Siti Hajar. Semua pandai. Semua pandai. Sebab apa? Sebab ada tu dekat belakang sebelumnya baris mati. Boleh? Jadi tuan-tuan nampak kan? Okey, saya bagi contoh yang kedua pula. Habis tu ustaz, kalau nak kata kami pula. Okey, kita buat kami pula, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Kami. Kami dalam bahasa Arab ni nahnu. Nahnu, tuan-tuan. Nahnu. Okey, tengok, tuan-tuan. Tengok nahnu, tuan-tuan. Sekarang kita nak kata kami pula. Tadi aku. Aku seorang, tuan-tuan. Sekarang kita nak kata kami, tuan-tuan. Kami belajar, kami telah faham, kami telah makan, kami telah belajar, kami telah pakai, kami telah melompat, kami telah berjalan, tuan-tuan. Macam mana kita nak kata kami pula, tuan-tuan? Jadi orang Arab, apabila dia nak kata kami pula, tuan-tuan, maka di belakangnya dia akan tambah apa? Dia akan tambah tuan-tuan. Tapi sebelum jangan lupa, jangan tambah saja. Sebelumnya, mestilah berbaris mati. Mestilah berbaris mati, tuan-tuan. Boleh? Okey, sekarang saya nak tanya ni. Tuan-tuan. Tengok. Nahnu, tuan-tuan. Kita nak kata nahnu, ya? Baik, sekarang saya nak kata, tuan-tuan. Sekarang kalau saya kata kalimah qara'a. Tengok, tuan-tuan. Qara'a, tuan-tuan. Hujungnya baca bari atas ni. Qara'a. Kalau hujungnya bari atas, dalamnya ada huwa. Ya, huwa kan? Apa terjemahan huwa? Terjemahannya ialah dia. Jadi qara'a, dia telah baca. Dia telah baca. Okey, sekarang tuan-tuan, saya nak tanya lagi, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Buktikan pada saya pada malam ini. Memang tuan-tuan faham pada malam ini. Kena tambah saja dekat belakang ustaz. Sebelumnya baris mati. Sekarang tulis dekat ruangan komen. Kalau saya nak kata pada malam ini, kami telah baca. Tulis dekat ruangan komen. Apa dalam bahasa Arab, tuan-tuan? Kami telah baca. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Ahsantum. Ya. Ada dekat belakang. Sebelumnya baris mati. Bermakna kami. Kami telah baca. Kami telah makan. Kami telah belajar. Kami telah faham. Kami, tuan-tuan, tambah dekat belakang, tuan-tuan. Boleh? Ahsantum. Jelas lah tu. Nampak macam dah pandai sikit tu. Nampak macam dah pandai, tuan-tuan, ya? Okey, sekarang kita bina ayat sikit, tuan-tuan. Ya? Kita buat tuan-tuan pandai lagi, tuan-tuan. Okey. Sekarang dengar betul-betul arahan saya. Dengar dulu arahan saya, tuan-tuan. Baik. Kalau saya nak kata pada malam ini, tuan-tuan. Saya nak kata ni. Kita nak buat ayat sikit, tuan-tuan. Sebab nampak dah pandai tu kan. Saya nak kata, tuan-tuan, aku telah baca. Aku telah baca Al-Quran. Ya. Okey, tulis dekat ruangan komen. Aku apa dalam bahasa Arab, tuan-tuan? Satu-satu, tuan-tuan.
Tulis dekat ruangan komen. Aku dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Tulis dulu dekat ruangan komen. Ni kita nak bina ayat ni. Nampak macam dah pandai tu kan? Jadi kita nak suruh tuan-tuan nampak betul-betul ni. Nak guna macam mana. Sekarang saya nak kata aku. Aku apa dalam bahasa Arab? Jawab dulu satu-satu. Jawab satu-satu. Siapa yang buat pandai, saya tak nak ajar lagi. Jawab satu-satu. Ya. Ana. Okey, terbaik sekarang tuan-tuan. Ya. Sekarang kita kena kata aku telah baca. Apa dalam bahasa Arab? Tulis dekat ruangan komen. Aku telah baca. Apa dalam bahasa Arab? Ana. Apa tuan-tuan? Telah baca tuan-tuan. Aku telah baca. Apa dalam bahasa Arab tadi? Aku tuan-tuan. Bukan kami. Aku tuan-tuan. Apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Satu-satu tuan-tuan. Jawab apa yang saya tanya. Kak Syariah. Dah nampak mula dia bedal tuan-tuan. Ana korok. Macam mana ana korok? Kita dah ajar tadi. Ana korok. Baru saja belajar tadi. Apabila kita nak kata aku telah baca. Ada apa dekat belakang? Ada apa dekat belakang? Kenapa tinggal tu? Ya. Ahsantum. Ya. Jadi aku telah baca, kena jawab macam mana? Ana qara'tu. Ana qara'tu. Boleh tuan-tuan? Okey, baik sekarang. Aku telah baca Al-Quran. Tulis satu ayat cantik tuan-tuan. Ya, ahsantum. Qara'tu. Jangan lupa apabila kita nak kata perbuatan itu, aku telah baca, ada tu dekat belakang. Okey, sekarang buat ayat tuan-tuan. Aku telah baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Apa tuan-tuan? Tulis tuan-tuan. Ana qara'tu. Apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ana qara'tu. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ahsantum. Ya. Mudah aja tuan-tuan. Iya, ahsantum. Ana qara'tu Al-Quran. Boleh? Tulis lagi dekat ruangan komen. Faham ke tak faham ni? Macam mana nak guna fi'il ni tuan? Ya? Jadi dalam komunikasi bahasa Arab tuan-tuan, masalah yang paling utama ialah masalah fi'il. Fi'il madi apabila kita nak kata aku telah, dia kena tambah tu dekat belakang. Apabila kita nak kata kami telah, kena ada na dekat belakang. Maka jangan lupa tu. Jangan lupa tuan-tuan. Boleh? Jadi kalau kita nak kata pada malam ini aku telah baca Al-Quran, maka kita kena kata ana qara'tu Al-Quran. Okey, sekarang saya nak tanya lagi tuan-tuan. Saya nak buat latihan yang terakhir tuan-tuan. Dah berlalu setengah jam. Sekejap je ni. Dah masuk setengah jam tuan-tuan ya. Okey, sekarang tengok. Sekarang saya nak kata tuan-tuan. Saya nak kata tuan ya. Saya nak buat yang terakhir ni. Kalau boleh jawab yang ni, saya kira luluh lah. Bahagian yang pertama untuk siri yang kedua. Ya. Macam mana nak guna tu, macam mana nak guna na. Hari ni nak suruh faham ada penambahan dekat belakang. Ya. Dan jadual fi'il madi saya dah masukkan dalam page Facebook Pendidikan Bahasa Arab. Tamat kelas nanti, tengok tuan-tuan. Ya. Okey, sekarang tengok dekat depan. Tengok lagi dekat depan. Sekarang saya nak kata tuan-tuan. Saya nak kata dengan betul-betul arahan saya. Ya. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, istilah pepatah Arab kata fahmus soal nisful jawab. Dengan betul-betul. Faham soalan separuh daripada jawapan tuan-tuan. Tak faham soalan, confirm salah tuan-tuan. Boleh? Okey, faham betul-betul tuan-tuan. Saya nak kata sekarang, tuan-tuan, Aku pula tuan-tuan. Kami, sekarang kami tuan-tuan. Kami telah baca. Sekarang kami tuan-tuan. Kami tuan-tuan. Kami telah baca
Al-Quran di masjid. Saya buat panjang lagi tuan-tuan. Ya. Sekarang saya nak tanya dulu. Jawab soalan saya tuan-tuan. Jawab soalan saya tuan-tuan. Jawab dulu soalan saya. Di apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Di. Ni. Di tuan-tuan. Di apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Di. Dalam bahasa Arab kita panggil dia apa tuan-tuan? Di masjid. Dalam bahasa Arab kita panggil apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsantum. Ya. Dalam bahasa Arab di tuan-tuan kita sebut dalam bahasa Arab ialah fi. Fi tuan-tuan. Ya. Fi tuan-tuan. Ni fi. Nak tengok dulu. Fi tuan-tuan. Tunggu arahan saya. Jangan buat pandai-pandai dalam kelas kita. Sabar. Okey. Baik. Ahsantum. Semua jawab fi. Okey. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan buat ayat ni. Saya nak tuan-tuan buat ayat sekarang. Kami telah baca Al-Quran di masjid. Tulis dekat ruangan komen. Sila. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dalam bahasa Arab. Jangan bahasa Melayu. Tulis dekat ruangan komen. Ruangan komen tuan-tuan. Kami telah baca Al-Quran di masjid. Tulis dekat ruangan komen. Kak Siti Habibah. Celah mana pula jadi huwa? Kami dalam bahasa Arab apa? Huwa tu dia. Sekarang saya nak kata kami. Jangan campur. Kalau kita kata huwa qara'na, orang Arab pening tuan-tuan. Dia yang baca ke kami yang baca ni? Jangan buat pening tuan-tuan. Ya, nanti orang Arab pening. Ahsantum. Tengok komen-komen tuan-tuan. Tengok komen-komen sahabat kita. Pandai bukan tak pandai tuan-tuan. Faham sikit je tuan-tuan. Terus boleh guna tuan-tuan kan? Jadi sebab itulah kita kata tuan-tuan, moto dalam kelas saya, bahasa Arab tu mudah. Walaupun bahasa Arab adalah bahasa yang paling hebat tuan-tuan, ya. Sebab itulah Allah gunakan bahasa Arab tuan-tuan untuk digunakan dalam Al-Quran sebab bahasa yang sangat hebat. Tapi jika kena dengan caranya, insya-Allah bahasa Arab kita menjadi mudah tuan-tuan. Boleh? Ahsantum. Selesai tuan-tuan, ya. Semua jawab sama tuan-tuan. Jawapannya ialah nahnu. Nak letak nahnu pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi untuk permulaan, untuk pembelajaran kita, saya letak nahnu dulu. Supaya ingat, nahnu tambah na dekat belakang. Nahnu qara'na. Nahnu qara'na apa? Nahnu qara'na al-Quran fil masjid. Habis tu Ustaz, baris yang hujung-hujung ni tak payah bincang dulu. Kita fokus qara'na tuan-tuan. Boleh? Jadi jawapan kita pada malam ini, nahnu qara'na al-Quran fil masjid. Kami telah baca Al-Quran di masjid. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Ya. Faham ke tak faham tuan-tuan? Kalau faham, jangan lupa share kelas kita tuan-tuan. Ya. Kalau dah faham, jangan lupa share kelas kita tuan-tuan. Dah join, mesti share. Ya. Bagi sikit tuan-tuan, sedikit bantuan tuan-tuan. Share supaya orang lain pun tengok. Jangan kita saja pandai tuan-tuan. Boleh? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Ahsantum. Tuan Ridwan, ya. Fahim tu Ustaz. Ya, dalam bahasa Arab tuan-tuan, ya. Baik, kalau kita nak kata tuan-tuan. Tuan-tuan. Fahim. Aku telah faham Ustaz. Tulis dekat ruangan komen. Aku telah faham. Saya tanya tadi. Faham ke tak faham? Faham Ustaz. Aku telah faham Ustaz. Apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Cuba jawab sikit tuan-tuan. Ya.
Aku faham, Ustaz. Aku telah faham, Ustaz. Tulis dekat ruangan komen. Apa dalam bahasa Arab? Jangan jawab faham-faham je. Faham-faham bahasa Melayu, tuan-tuan. Baru belajar, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Aku telah faham. Macam mana, tuan-tuan? Jawab. Ahsantum. Boleh jawab, tuan-tuan. Kenapa tak nak jawab? Dah belajar, gunalah. Ya, ahsantum. Fahimtu ustaz. Ya. Fahimtu ustaz. Kalau dia nak skema sikit, tuan-tuan. Fahimtu ya ustaz. Dia letak ya. Tak nak letak pun tak apa, tuan-tuan. Ya, biasa orang Arab letak, kadang-kadang tak letak. Fahimtu ustaz. Aku telah faham. Boleh? Kak Nur Maznah. Afham tu fi'il mudhari'. Kita tak belajar lagi fi'il mudhari'. Kalau kita jawab afham, tengok dekat depan. Kalau kita jawab afham, ya. Siapa yang jawab afham ni, dia tak berapa nak faham ni. Yang ni fi'il mudhari', kita belajar kemudian. Sekarang kita belajar fi'il madi, tuan-tuan. Jadi kita nak buat penegasan, memang kita dah faham, kena jawab dalam bentuk fi'il madi. Fahimtu. Jangan jawab afham. Afham ni 50-50 ni. Boleh jadi faham, boleh jadi tak faham ni. Tapi kalau betul-betul faham, jawablah fahimtu ya ustaz. Boleh? Okey, dah selesai. Sekarang sesi yang kedua, tuan-tuan. Dah nampak kan macam mana nak guna kan? Ya. Jadi, sekarang tuan-tuan dah faham. Saya nak tunjuk sikit dekat depan. Saya nak tunjuk sikit dekat depan. Ni, tengok tuan-tuan. Ya, tengok dekat depan, tuan. Sekarang tuan-tuan dah boleh nampak dekat depan, tuan-tuan, macam mana kita nak guna, kita nak ubah ni. Ana ni akulah. Ana ni aku, saya. Ya. Jadi guna ana kena tambah tu dekat belakang. Boleh? Nahnu kami. Nahnu kami, tuan-tuan. Nahnu kami. Kalau fahmi tu bukan kalau fahmi kefahaman aku. Dia tak kata aku faham ke tak faham. Jadi tak kena yang tu. Ya. Ataupun kita nak jawab, kalau kita nak jawab isim, kita kena jawab mafhum, difahami. Ya. Okey, sekarang tengok dekat depan. Tengok dekat depan, tuan. Jadi sekarang tuan-tuan dah faham. Ya, sebab yang pertama tadi kita nak suruh tuan-tuan faham, kita nak ubah-ubah ana aku. Sekejap, tuan-tuan. Dia tak berapa nak bergerak mouse saya, tuan-tuan. Okey, sekejap. Okey. Sekarang tuan-tuan dah faham. Kalau ana aku kena ada tu dekat belakang. Kalau nahnu kena ada na dekat belakang. Kalau anta ni engkau lelaki. Ya, contoh Muhammad. Muhammad engkau anta. Anta kena pakai ta, ya. Kalau anti ni engkau perempuan. Engkau perempuan, anti. Contohnya Azizah. Engkau ni anti. Anti, engkau perempuan. Kena tambah ti dekat belakang. Jalasti. Ya, akalti. Okey. Kemudian kita ada antum. Antum ni kamu. Kamu, tuan-tuan. Kamu lelaki ke kamu perempuan, tuan-tuan pakai antum je. Boleh? Antum pakai tum dekat belakang. Boleh? Kemudian huwa dia lelaki. Kalau hiya dia perempuan ataupun she kita kata. Kalau hum tuan-tuan mereka. Mereka, tuan-tuan. Boleh? Jadi tuan-tuan, saya nak tuan-tuan fokus pada 4, tuan-tuan. Ana dengan nahnu tadi dah selesai. Ana dengan nahnu tadi dah selesai, ya. Sekarang kita nak kata anta, anti, antum ni. Cuba tengok sekejap, tuan-tuan. Anta, anti, antum, tuan-tuan. Sekarang tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tidak anta, anti, antum, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak dulu? Ya. Nampak ke tak nampak? Komen dulu. Sebab saya nak buat sesi soal jawab pula, tuan-tuan. Sesi soal jawab, ya. Okey. Semua kata nampak. Okey, kalau nampak, tuan-tuan. Kalau saya bagi satu contoh. Ya. Betul ke tidak nampak?
Ya, saya paling takut yang ni tuan-tuan ya. Ya. Semua kata nampak ni. Sekarang saya nak test tuan-tuan. Tuan-tuan betul-betul nampak ke buat-buat nampak ni? Ya. Okey, contoh ya. Kalau saya kata tadi kalimah fahima kan? Fahima tuan-tuan. Okey, fahima ya. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan fahima, dia telah faham. Kalau saya nak kata kamu tuan-tuan. Kamu telah faham. Apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Saya tunjuk contoh dekat depan. Saya tunjuk tunjuk contoh dekat depan. Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kita nak kata kamu telah faham. Cuba tulis jawapan dekat ruangan komen. Saya nak tengok. Sebab saya tanya tadi nampak ke tak nampak, semua kata nampak. Sekarang kita test tuan-tuan. Kamu telah faham. Apa dalam bahasa Arab tuan-tuan? Kamu telah faham. Apa dalam bahasa Arab? Cuba buat tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan tambah penambahan dekat belakang tu. Cuba buat. Ahsantum. Fahamlah tu. Faham betul ya. Faham sungguh tuan-tuan. Bukan faham main-main ya. Ada dah yang pakai fahimta. Celah mana pula fahimta? Kamu mana kamu? Dalam kelas saya ni, kamu ni untuk ramai, antum. Ya, nampak ramai yang salah tu. Kamu ni kita pakai antum. Kalau anta dengan anti ni kita pakai engkau. Engkau ni seorang. Kamu tu ramai. Kita standardkan dalam kelas kita. Ya, saya tahu tuan-tuan. Kalau bahasa Indonesia, kamu ni kadang-kadang guna untuk seorang, kadang-kadang untuk ramai kan. Tapi dalam kelas saya standardkan. Anta dengan anti ni engkau. Anta engkau lelaki, anti engkau perempuan, antum kamu. Saya sebut kamu tu bermaksud ramai. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas dulu. Sebab saya nak buat soalan ni. Ya, sebab bahagian yang pertama tuan-tuan dah faham. Ya, dah faham. Nak kata aku fahim tu. Nak kata kami fahimna. Nak kata anta fahimta. Nak kata anti fahimti. Nak kata antum fahimtum. Nak kata dia fahima. Nak kata dia perempuan fahimat. Nak kata mereka telah faham, fahimu. Yang tu semua ada dekat depan. Cuma sekarang ni nak suruh faham. Ya, nak suruh faham. Kak Roshana. Tak apa, mereka tu jawab tambah waw alif dekat belakang. Fahimu, jalasu, darabu. Boleh? Okey, semua kata jelas. Okey, sekarang saya nak buat satu soalan tuan-tuan ni. Saya nak tanya tuan-tuan bermula dengan soalan hal. Ni. Saya nak tuan-tuan jawab ni. Saya nak tuan-tuan jawab. Tengok dekat depan. Ya. Sekarang tuan-tuan, hal tuan-tuan. Biasanya orang Arab ni kalau dia nak tanya, dia akan mulakan dengan perkataan hal. Ya. Apa perkataan hal? Hal ini terjemahannya ialah adakah. Adakah tuan-tuan. Ya. Sekarang tuan-tuan, apabila ditanya soalan dengan hal, maka kebiasaannya jawapannya di antara dua. Sama ada ya, na'am. Ya. Kalau orang Arab tanya, adakah kamu dah makan? Kalau kita dah makan, kita kena jawab na'am. Na'am, tuan-tuan. Boleh? Okey. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita kata tuan-tuan tidak, tuan-tuan, dalam bahasa Arab jawapannya la. La, tuan-tuan. Tengok. Tengok tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ni. Ya? Jadi saya akan tanya soalan bermula dengan hal. Maka tuan-tuan mesti jawab na'am ataupun la kan. Tapi malam ni saya nak tuan-tuan jawab na'am. Alhamdulillah. Tuan-tuan kena jawab na'am sahaja tuan-tuan. Ya. Saya nak tuan-tuan jawab ya je. La ni kita bincang kemudian. Sebab la ni ada kaedah sikit yang kita kena bincang. Ya. Jadi apabila saya tanya hal, tuan-tuan kena jawab na'am, tuan-tuan. Boleh? Contoh.
Kalau saya tanya tuan-tuan, hal tuan-tuan, hal huwa ya'kulu. Hal huwa ya'kulu. Ya. Adakah dia silap saya tuan. Hal huwa akala. Ya, fi'il madi tuan-tuan. Adakah dia telah makan? Ya. Adakah dia telah makan? Maka tuan-tuan kena jawab, ya, na'am. Na'am. Huwa akala. Ya, dia telah makan. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Panjang saya tarik, tuan-tuan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sekarang saya nak tuan-tuan faham macam mana nak balas soalan, tuan-tuan. Ya, macam mana kita nak tanya dan kita nak balas soalan, tuan-tuan. Ya. Sebab tuan-tuan dah faham tadi. Nak kata aku macam mana, nak kata kami macam mana, nak kata engkau macam mana, tuan-tuan dah faham. Sekarang saya nak ajar tuan-tuan faham betul-betul macam mana nak balas, tuan-tuan. Nak guna setiap ganti nama tu. Boleh? Okey, semua kata jawab na'am, ya. Okey, sekarang saya bagi contoh. Saya nak tuan-tuan jawab ni. Saya nak tuan-tuan jawab, ya. Saya nak tanya. Hal, tuan-tuan. Hal huwa jalasa. Ya. Jalasa ni maksudnya dia telah duduk, tuan-tuan. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Hal huwa jalasa telah duduk, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Apa jawapannya, tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab? Ya, dia duduk, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Sekarang saya tanya, hal huwa jalasa, adakah dia telah duduk? Macam mana kita nak kata, ya, dia duduk, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Terbaik, tuan-tuan. Ahsantum. Jadi apabila kita nak kata, ya, dia duduk, maka kita kena jawab apa? Na'am. Huwa jalasa. Ya, Ustaz, dia telah duduk. Ahsantum. Semua dah faham. Semua jawab, tuan-tuan. Semua jawab betul tu. Okey, sekarang saya nak tanya soalan kedua. Ya. Saya nak tanya soalan kedua, tuan-tuan. Tengok betul-betul. Kalau saya tanya pula, tuan-tuan. Hal antum. Hal antum. Soalan saya. Apa maksud antum, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen dulu. Tulis dekat ruangan komen. Hal antum. Apa maksud antum, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen dulu. Tulis dulu dekat ruangan komen. Ingat, fahmus soal nisful jawab. Faham soalan separuh daripada jawapan. Apa maksud antum, tuan-tuan? Terbaik. Antum maksudnya kamu. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan ni. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dekat rumah ikut kelas saya ni. Secara live ni, tuan-tuan. Share, tuan-tuan. Share, tuan-tuan. Dah nak tamat kelas saya, tuan-tuan. Dah nak tamat, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang saya nak tanya ni. Tuan-tuan. Hal antum, tuan-tuan dekat rumah ni. Tuan-tuan dekat rumah, tuan-tuan. Hal antum jalastum. Ya. Apabila kita nak kata antum, kena tambah tum dekat belakang. Ya. Sekarang saya nak kata, tuan-tuan. Hal antum jalastum dekat rumah, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Apa jawapannya, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen.
Apa jawapan kepada soalan saya, tuan-tuan? Hal antum jalastum? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Apa jawapan untuk soalan saya? Nampak, tuan-tuan? Orang Arab pun senyum. Kenapa Ustaz suka sangat ni? Saya tanya tuan-tuan, adakah kamu duduk? Ya? Tuan-tuan jawab apa? Naam, kamu duduk. Orang Arab pun pening. Aku yang tanya dia jawab macam tu pula, tuan-tuan. Ya? Jadi kalau kamu, kita nak jawab apa, tuan-tuan? Kalau saya tanya kamu. Tuan-tuan kena balas soalan saya dengan apa, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Kamu mesti balas dengan apa, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Ya. Kalau saya tanya kamu, tuan-tuan kena balas apa, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Hal antum jalastum. Maka jawapan kita naam. Kita kena jawab apa, tuan-tuan? Antum mesti balas dengan apa? Apa dia, tuan-tuan? Antum. Sekarang saya tanya ramai ni, tuan-tuan. Maka kita kena kata ramai juga, tuan-tuan. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Nak balas apa? Ahsantum. Kita kena balas dengan nahnu. Apabila saya kata antum, saya tanya kamu, maka tuan-tuan semua kena jawab nahnu, tuan-tuan. Sebab kita ini diibaratkan dalam satu majlis, tuan-tuan. Ya? Sekarang saya tanya, hal antum jalastum? Adakah kamu telah duduk? Maka tuan-tuan kena balas, na'am, nahnu. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsantum. Maka kita kena jawab macam mana? Na'am. Macam mana, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Na'am, kami telah duduk. Tulis dekat ruangan komen. Jawab, tuan-tuan. Ya, Ustaz. Kami telah duduk. Apa dalam bahasa Arab? Kami telah duduk. Kalau saya tanya antum, maka kena balas nahnu, tuan-tuan. Maka kena jawab apa, tuan-tuan? Tuan Muhammad Kamal. Naam, nahnu jalastum. Orang Arab pun pening. Kami ke kamu ni? Apabila kita kata nahnu, maka dekat belakang ada tum ke ada na? Ada tum ke ada na, tuan-tuan? Ya, maka tuan-tuan mesti balas. Tuan-tuan. Ya, na'am. Nahnu apa, tuan-tuan? Jalasna. Ada na dekat belakang. Apabila kita nak kata kami, mesti ada na. Jangan kata tum. Orang Arab pening. Kami ke kamu? Dekat depan nahnu, dekat belakang ada tum. Tum ni kamu. Ya. Jadi apabila kita kata nahnu, mesti ada na dekat belakang. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham, tuan-tuan? Nampak ke tak nampak tu? Saya nak tunjuk, tuan-tuan, macam mana kita nak guna dan macam mana kita nak balas balik soalan daripada sahabat kita, daripada orang Arab, tuan-tuan. Ya. Jangan kita kata antum, kita balas antum balik. Tengoklah dia tanya kita. Maka kita kena katalah, kalau engkau jawab aku, kalau kami jawab kamu, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Jadi biar faham, tuan-tuan. Ya. Jangan duk nampak penambahan je dekat belakang tu. Kena faham juga macam mana kita nak guna ganti nama tu. Boleh, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham, tuan-tuan? Okey, alhamdulillah. Soalan yang terakhir, tuan-tuan. Boleh jawab soalan yang ni? Saya tutup kelas kita pada malam ini. Ringkas-ringkas je, santai-santai je, tuan-tuan. Ya? Kelas saya sebenar 2 jam, tuan-tuan. Tapi kelas di Facebook ni saya tak buat lama lah. Kita buat santai-santai, apa yang penting sahaja. Boleh? Okey, yang terakhir, tuan-tuan. Tengok soalan saya. Saya nak tanya soalan yang terakhir, tuan-tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan. Hal. Ya, hal. Ya. Hal. Ana, tuan-tuan. Ana. Aku lah. Faham soalan? Hal ana. Saya. Ni, saya yang mengajar ni. Saya. Hal ana jalastu.
Hal ana jalastu, adakah aku telah duduk? Sekarang cuba jawab. Hal ana jalastu. Tuan-tuan kena jawab macam mana? Saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya saya ni. Tuan-tuan tengok saya. Hal ana jalastu. Maka kita kena jawab macam mana, tuan-tuan? Tengok. Saya dah tunjuk kad diagram dekat depan. Nak guna apa, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Ahsantum. Ahsantum. Faham dah tu? Dah faham. Mudah sangat, tuan-tuan. Mudah sangat, tuan-tuan. Jawapannya apa? Naam. Naam. Anta jalasta. Ya. Kamu telah duduk. Boleh? Dan soalan yang terakhir saya, tuan-tuan, sebelum penutup kelas kita pada malam ini. Ya, sebelum penutup kita pada malam ini, saya nak tanya soalan yang terakhir. Adakah tuan-tuan faham semua apa yang saya ajar pada malam ini? Adakah tuan-tuan semua faham apa yang saya ajar pada malam ini? Jawab dalam bahasa Arab. Saya ulang sekali lagi. Adakah tuan-tuan faham apa yang saya ajar pada malam ini, tuan-tuan? Jawab dekat ruangan komen. Itu adalah penutup kelas kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadi itulah sedikit sebanyak, tuan-tuan. Ya. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Jadi saya buat satu tajuk biasanya 2 siri. Kalau saya rasa ada perkara yang boleh saya share dekat tuan-tuan supaya tuan-tuan faham, insya-Allah. Ahsantum. Jadi, ya, kami telah faham. Okey, alhamdulillah, air saya dah sampai dah. Okey, semua faham, tuan-tuan? Alhamdulillah. Okey, baik, jadi alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian saya secara ringkas pada malam ini untuk siri yang kedua, ya. Siri yang kedua. Yang pertama, saya nak tuan-tuan faham, nampak betul-betul macam mana kita nak tambah bahagian belakang tu. Ya, sebab tuan-tuan kena faham, kita nak kata aku, kita nak kata kami, kita nak kata engkau, kita nak kata dia ada penambahan dekat belakang tadi, ya. Jadi tabel fi'il madi ada dekat Facebook saya, ya. Ada dekat page, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil nanti, tuan-tuan, ya. Saya dah letak, tuan-tuan, supaya untuk rujukan, tuan-tuan, ya. Kemudian yang kedua hari ni, tuan-tuan boleh faham macam mana kita nak balas balik apa yang ditanya. Jadi kena guna betul-betul penambahan, tuan-tuan, ya. Jangan kita kata antum, orang tanya antum, kita jawab antum balik, ya. Janganlah orang tanya anta, kita jawab anta balik. Jadi orang Arab pun pening lah. Dia ni faham ke tak faham soalan saya ni? Boleh? Okey, jadi sampai di sini saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan, ya, pertemuan kita pada malam ini mendapat manfaat bersama. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من وبقاع شتى
يجمعنا خير يجمعنا، خير يجمعنا، خير يجمعنا. نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا، ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز أسرعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا، من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا، خير